Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in, saya rasa kita belum lagi habis tentang solat-solat sunat. Saya rasa di sini kita berhenti ya. Saya rasa ini begitulah ya. Sebab ini semenjak 5 bulan lepas, sebab kita masuk bab puasa. Ini apa yang saya ingat. Saya lihat balik kepada video yang akhir dan juga rakaman yang terakhir. Maka kita belum lagi masuk solat jamaah ya. Jadi penulis ini beliau setelah ini membicarakan solat sunat ini yang paling afdal. Maka seperti mana kita mengatakan solat sunat yang paling afdal adalah solat sunat yang disunatkan jamaah. Solat sunat yang disunatkan jamaah lebih afdal daripada solat sunat yang tidak disunatkan jamaah. Jadi beliau mengatakan solat hari raya, solat hari raya fitri, solat gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, witir, 2 rakaat sebelum solat subuh, dan berikutnya adalah semua yang ini solat rawatib. Ini semua adalah solat-solat sunat yang afdal. Ikut ini turutan. Semuanya dalam satu tingkat keutamaan. Solat tarawih, solat duha, solat sunat tawaf, tahiyatul masjid, sunatul ihram, dan terakhir sekali solat sunat wudu. Jadi ini semua ini pada martabat ini yang sama, yang akhir. Sebelum itu kita mengatakan ikut kepada turutan yang lebih afdal. Sekarang ini insya-Allah kita masuk kepada seterusnya. Jadi kita lagi sikit lagi sebelum kita masuk pada solat jamaah hari ini, insya-Allah ini kita akan masuk ini kepada solat jamaah. Maka akhir sekali penulis di dalam bab ini solat sunat ini, beliau membicarakan tentang beberapa perkara yang disalahfahami akan kesunahannya sebab dia tidak ada asas di dalam Islam. Maka beliau mengatakan inilah perkara yang bid'ah, yang tidak ada, pertama sekali tidak ada asas dalam agama, dan dia adalah perkara yang tidak digalakkan kita melakukannya, dan dia boleh masuk kepada haram sebab ini dia bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menamakan beberapa amalan-amalan yang dianggap sebagai sunnah tetapi mereka tidak sunnah. Bahkan mereka adalah sesuatu yang dikenali sebagai bid'ah yang tidak disukai di dalam Islam. Maka beliau mengatakan amma salatul ma'rufatu lailatul raraib wa nisfa sya'ban wa lailatul asyura fa bid'atun qabihah. Jadi di sini dia ada menamakan beberapa jenis salat yang diamalkan oleh beberapa orang pada zamannya, dan mungkin pada zaman kita juga ada orang yang mengamalkannya. Maka beliau mengatakan ini semua adalah daripada amalan bid'atun qabihah, bid'atun sayyi'ah, disebabkan hadis-hadisnya adalah hadis yang maudhu'. Maksud hadis yang maudhu' maksudnya hadis yang palsu. Dan hadis yang palsu kalau sekiranya disepakati oleh para ulama yang dengan keyakinan kita mengatakan hadisnya hadis yang palsu, maka kita tidak boleh mengamalkannya sebab dia adalah perkara yang didustakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali adalah apa yang dikenali sebagai solat sunat raraib. Maka dia adalah solat 12 rakaat yang dilakukan selepas solat maghrib pada awal bulan Rajab. Pada awal hari Jumaat pada bulan Rajab. Jadi solat ini dikenali sebagai solat sunat raraib, 12 rakaat. 12 rakaat yang dilakukan selepas solat maghrib. Ini ada yang pertama. Selepas itu ada juga diamalkan solat nisfu Sya'ban, 100 rakaat diamalkan pada nisfu Sya'ban. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah solat pada malam Ashura, yang mana mereka mengamalkan 4 rakaat pada malam Ashura. Ini semua adalah daripada salat yang mana kita mengatakan seperti mana penulis mengatakan hadis-hadisnya merupakan hadis yang maudhu'. Qala Syekhuna Ibn Syuhbah, selepas itu beliau mengatakan guru kami sama seperti begitu juga dengan Ibn Syuhbah dan selain mereka, wa aqbahu minha, yang lebih dahsyat daripada itu, apa yang mereka mengatakan ma'u'tida fi ba'dil biladi min salatil khamsi fil jum'atil akhirah min Ramadan aqiba salatiha.
yakni ini adalah daripada apa yang disebutkan penulis ini di sini adalah solat yang dilakukan yakni pada hari Jumaat yang terakhir yakni pada bulan yakni Ramadan. Maka beliau mengatakan yakni di sini za'imina annaha tukaffiru salawatil 'am awil umril matruka. Yang mana orang yang mengamalkan amalan ini mereka mengatakan melakukan yakni salat selepas salat yakni Jumaat pada Jumaat yang terakhir yakni pada bulan yakni Ramadan, maka dia adalah kafarah. Dia adalah yakni kafarah bagi salat-salat yang ditinggalkan pada tahun yang lepas ataupun seumur hidup. Maka di sini penulis ini mengatakan wadzalika haramun, maka mengamalkan dengan amalan ini adalah daripada perkara yang diharamkan. Jadi kita kena faham di sini ya. Penulis ini mengatakan sedemikian sebab beliau mengatakan pertama sekali tidak ada sandaran ini bagi amalan ini. Perkara yang kedua adalah hadis-hadis ini berkenaan dengan amalan-amalan ini merupakan hadis yang ternyata ialah hadis ini yang palsu. Maka disebabkan itu beliau mengatakan dia adalah sunnatun qabihah. Dia adalah bid'atun qabihah, yakni bid'ah yang sayyi'ah ataupun yakni bid'ah yang dianggap ini sebagai sesuatu yang buruk ini di dalam agama sebab ini ia bercanggah ini dengan riwayat-riwayat yang lain. Tetapi di sini seperti mana kita mengetahui ada sebahagian ulama kita hari ini mengamalkannya dan mereka mengatakan ada riwayat yang lemah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada riwayat yang lemah tak sampai kepada maudhu', maka mereka mengamalkannya. Maka di sini kita ada sedikit perbezaan. Ada ulama ini mengatakan berdasarkan apa mereka mengatakan dia adalah sesuatu yang tidak diriwayat di dalamnya, maka dia adalah perkara yang diharamkan kita mengamalkannya. Ada ulama ini mengatakan misalnya bahkan ada riwayatnya akan tetapi dia adalah riwayat yang lemah, tidak sampai kepada maudhu', dan mereka mengamalkannya. Sekarang insya-Allah taala kita akan masuk kepada salat jamaah. Ini yang penulis ini mengatakan di sini. Tentang salat berjamaah. Maka pertama sekali penulis ini mengatakan syuri'at bil Madinah. Salat jamaah ini dia dimulakan di Madinah. Apa maksudnya? Nabi SAW beliau berada di Makkah selama 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dan perintah salat turun pada malam Isra dan Mi'raj 1 ataupun 2 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Maka beliau melakukan salat di Makkah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terangan. Maka melakukan salat jamaah dalam keadaan seperti itu belum lagi disunatkan. Sebab umat Islam berada dalam negara yang mana mereka sedang diperangi. Tetapi bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka barulah perintah berkenaan dengan kesunahan melakukan salat jamaah itu wujud. Maka ini yang dimasukkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan wa syuri'at bil Madinah, yakni salat jamaah disyariatkan di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mum, dan salat jamaah yang minimum adalah 2 orang, iaitu seorang imam dan seorang makmum. Ini sudah mencukupi. Kalau sekiranya satu orang dia imam, ada satu orang makmum, maka dia mendapati fadilatul jamaah. Wa hiya fil jumu'ati summa fi subha summa subhi summa al-isya summa al-asr summa zuhur summa al-maghrib afdal. Jadi berkenaan dengan urutan bagi kemuliaannya ataupun yang mana lebih afdal, maka tentu sekali yang pertama sekali adalah salat Jumaat. Salat Jumaat seperti mana kita mengetahui dia adalah wajib. Maka jamaah dalam salat Jumaat ini, maka dia adalah yang paling besar pahalanya. Dan selepas itu baru solat subuh, dan selepas itu salat isya,
Selepas itu solat ini asar, solat zuhur dan solat maghrib. Jadi solat subuh pada hari Jumaat dia lebih afdal ini daripada solat subuh dengan jemaah pada hari Jumaat, dia lebih afdal daripada solat subuh pada hari-hari yang lain. Dan kalau kita bandingkan solat 5 waktu, yang paling banyak pahala bagi solat jamaah adalah solat subuh. Selepas itu ini beliau mengatakan salatul jama'ati fi ada'i maktubatin la jumu'atin sunnatun muakkadah. Selepas itu beliau membicarakan ini berkenaan dengan hukum ini melakukan solat jamaah. Apakah ini hukum yang melakukan solat jamaah? Dia mengatakan selain daripada solat Jumaat, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa dia mengatakan selain daripada solat Jumaat? Sebab solat Jumaat dia adalah wajib, seperti mana kita mengatakan fardu ain atas lelaki yang sudah baligh dan sebagainya. Selain daripada solat Jumaat, ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maksud daripada solat sunat muakkadah, maksudnya solat sunat yang ditekankan. Solat sunat yang ditekankan, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Maka sangat ditekankan dalam Islam untuk kita sentiasa melakukan solat kita dengan berjemaah. Lil khabaril muttafaqi alaih, dan ini juga berdasarkan dengan hadis yang muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW ini bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Ini adalah hadis Nabi SAW, ya. Sebelum itu kita baca terjemahannya. Penulis mengatakan di atas tingkat keutamaan berjamaah seperti berikut dalam solat Jumaat, solat subuh hari Jumaat, subuh selain Jumaat, solat isya, asar, zuhur, baru solat maghrib. Jamaah solat dihukumi sunnah muakkad pada solat fardu yang 5 dalam keadaan adaan. Dalam keadaan adaan, ini yang saya terlepas tadi. Adaan iaitu berbeza dengan qada. Adaan, solat adaan, ini yang kita mengatakan disunatkan kita melakukan yang dengan yakni jamaah, bukan yakni pada bukan yakni solat ini qada, dan juga bukan pada solat Jumaat sebagaimana dalam hal hadis muttafaq alaih. Maka penulis ini mengatakan solat jamaah melebihi, ini hadis Nabi, ya, solat jamaah melebihi di atas solat munfarid sejauh 27 yakni darajat. Kelebihan seperti disebutkan dalam hadis ini menunjukkan adanya hukum sunnah yakni sahaja dan bukan yakni wajib. Sebab Nabi SAW yakni dia mengatakan lebih baik ini daripada solat ini berjemaah itu lebih baik daripada solat sendirian. Jadi penulis mengatakan hadis ini menunjukkan solat jamaah itu tidak wajib, cuma dia ada kelebihan yakni di dalamnya. Walaupun kita ada perbezaan ini ulama, nanti dia akan sebutkan berkenaan dengan hukum melakukan ini solat jamaah. Ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan ia fardu kifayah. Tapi seperti mana Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan dalam kitab Minhaj, dia adalah riwayat ini yang lemah. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi ada pendapat yang lain, yang mana beliau yakni cenderung yakni kepada pendapat fardu kifayah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, apa yang saya ingin mengatakan, kita ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama adalah sunnah muakkadah, ini yang seperti mana disebutkan oleh penulis ini Fathul Mu'in, dan kita ada pendapat yang mengatakan dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah seperti mana kita mengetahui, kalau ada sebahagian orang melakukannya maka kewajipannya terangkat, ya. Kalau tidak, semua orang ini berusaha di dalam daerah tersebut. Wal afdaliyatu taqdil an-nadbiyyah faqat. Dan kelebihannya, penulis ini mengatakan yang dimaksudkan adalah kelebihan ini dalam segi yakni kesunahan. Dalam segi kesunahan. Jadi maksudnya di sini adalah dia tidak sampai yakni kepada kewajipan. Walaupun yakni dia adalah solat yang lebih afdal daripada solat sendirian, maka ini menunjukkan akan kesunahannya dan kelebihannya. Selepas itu penulis mengatakan wa hikmatus sab'i wal 20. Yani beliau mensyarahkan hadis Nabi SAW berkenaan dengan 27 yakni darajat ini. Apa hikmahnya? Penulis mengatakan anna fiha fawaida tazidu ala salatil fadhi binahwi dhalik. Maka ini menunjukkan yakni bahawasanya salat ini berjemaah itu ada kelebihan yang besar, yang lebih daripada salat yakni sendirian,
sejumlah yakni itu. Yakni sejumlah itu. Satu orang ini dia melakukan solat ini bersendirian. Lagi satu orang ini melakukan solat ini jamaah. Maka solat jamaah yang dilakukannya 27 kali ganda lebih baik ini daripada solat ini sendirian. Maka ini menunjukkan besarnya pahalanya. Ini menunjukkan besar pahala sebab 27 kali ganda ini adalah sesuatu yang besar. Sebagian ulama kita sentiasa memberikan misal seperti gaji ya. Satu orang kerja di sebuah tempat gaji 1,000. Selepas itu dia ada kerja yang kedua yang berdekatan, yang kerja yang sama akan bayarnya 27,000. Jadi cuba bayangkan 1,000 27,000. Jadi mana yang kita nak? Tentu sekali kita akan ambil yang ini 27,000. Maka ini menunjukkan yang ini besar, yang ini pahala yang Allah memberikan yang ini kepada orang yang melakukan salat yang ini jamaah. Wa kharaja bil ada'i al qada, dan keluar daripada adaan adalah qadaan. Tadi kita mengatakan dia adalah sunnah muakkadah bagi salat adaan, tapi bukan yakni qadaan. Salat qada yakni kita mengatakan dia berbeza ya. Tapi penulis ini mengatakan kalau sekiranya salat qadaan itu jenisnya sama, tetap disunatkan yakni jamaah. Tetap ini disunatkan yakni jamaah. Yani misalan dua orang ini tinggalkan ini solat zuhur misalan. Maka kedua-duanya nak melakukan solat zuhur qadaan. Adakah disunatkan mereka melakukan ini dengan jamaah? Maka jawapannya adalah disunatkan yakni dia melakukan solat ini dengan jamaah. Maaf ya. Tapi kelebihan-kelebihan yang disebutkan semua adalah berkenaan dengan solat adaan ini sebelum itu ya. Tapi setakat seorang yang ada solat qada, yakni disunatkan dia melakukan ini dengan yakni jamaah. Ini yang beliau mengatakan apabila solat yang dikerjakan itu solat qada, tetapi sekalipun demikian tetap disunat berjemaah jika bertetapan qada sang imam dengan makmum. Yani imam melakukan solat 4 rakaat, makmum juga melakukan solat zuhur yang 4 rakaat, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau imam melakukan solat yang lain, makmum melakukan solat yang lain, dia mengatakan wa illa fa khilaful aula ka ada'in khalfa qada. Imam melakukan solat ada, makmum melakukan solat qada. Ini di sini kita mengatakan tidak disunatkan melakukan solat ini jamaah. Tidak disunatkan ini melakukan solat jamaah. Tetapi maksudnya tidak disunatkan di sini kalau mereka melakukannya sah solatnya. Tetapi dia tidak mendapatkan kelebihan berjemaah. Ini yang kita maksudkan. Yakni satu orang ini dia solat zuhur, makmum solat asar. Maka sah solatnya tetapi dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah sebab jenis solat tak sama. Jadi bagi qada kita mengatakan hanya disunatkan kalau sekiranya jenis yang solatnya adalah sama. Ka'ada'in khalfa qada'in wa aksihi wa fardin khalfa naflin. Sama juga salat fardu di belakang orang yang salat sunat ataupun salat sunat di belakang salat fardu. Wa tarawih khalfa witrin. Satu orang salat tarawih, makmum salat witir. Sama juga. Ataupun makmum salat witir, imam salat witir, makmum salat tarawih. Maka kita mengatakan tidak disunatkan tetapi sah yang ini salat mereka. Wabil maktubatil al-mandhuratu. Dan begitu juga dengan salat 5 waktu dengan salat yang dinazarkan. Yang ini jenisnya ini tidak sama. Wan nafilah, begitu juga dengan salat sunat. Fala tusannu fihima al-jama'atu wala tukrahu. Maka tidak disunatkan mereka melakukan salat jamaah. Yang ini satu orang yang ini dia melakukan salat nazar di belakang imam yang sedang melakukan salat fardu. Tidak disunatkan yang ini baginya melakukan salat yang ini tersebut. Begitu juga bagi yang ini salat sunat. Bagi salat sunat, kalau sekiranya di belakang yang ini salat wajib, imam melakukan salat zuhur, makmum yang ini melakukan salat yang ini sunat, yang ini misalan salat sunat yang ini qabliyah, yang ini qabliyah zuhur ini sebagai misal. Maka ini kita mengatakan tidak disunatkan yang ini dia melakukan dengan yang ini jamaah.
Akan tetapi yang ini tidak makruh, yang ini hukumnya, ini maksudnya sah, yang ini solatnya tersebut. Ini juga jemaah yang ini ramai tanya berkenaan dengan qada solat subuh ya. Ada orang yang ini dia solat tarawih, tapi dia niat qada, adakah dibolehkan? Dibolehkan yang ini bagi ini, dan sah yang ini solatnya. Selepas itu ini beliau mengatakan qala an-Nawawi, al-Imam Nawawi mengatakan wal asah, mengikut ini kepada pendapat ini yang asah ni daripada sebahagian daripada kitabnya ya. Berbeza di dalam kitab ini Minhaj. Beliau ada menukilkan pendapat ini dengan mengatakan pendapat yang asah adalah dia ala fardu kifayah. Melakukan solat ini dengan jamaah, hukumnya yang ini adalah fardu kifayah. Lirijalil balighin, bagi lelaki yang baligh, yang merdeka, al-ahrar al-muqimin, dan mereka muqim dan bukan musafir. Fil muaddati faqat, yakni bagi salat adaan. Bagi salat yakni adaan sahaja, bukan salat qada dan salat yakni sunat yakni dan sebagainya. Bihaisu yadharu syi'aruha bi mahalli iqamatiha, dan juga disyaratkan seseorang itu menghidupkan syiarnya. Yakni maksudnya dia melakukan salat jamaah ini di sebuah tempat yang dapat dilihat yakni oleh masyarakat umum. Bukan yang ini dia melakukan solat jamaah dengan tempat yang terpencil, yang tidak diketahui. Itu tidak menghidupkan syiar. Jadi menghidupkan syiar ini seperti melakukan tempat yang diketahui, seperti masjid ini misalan, ataupun yang ini di tempat yang terbuka, yang mana orang kalau berlalu lalang ini dia melihat yang ada jamaah yang sedang melakukan solat. Dan ini adalah daripada syarat menghidupkan solat jamaah. Kalau kita mengatakan dia adalah fardu kifayah. Dan ada pendapat yang lemah, penulis mengatakan waqila innaha fardu ain. Solat jamaah dikatakan mengikut pendapat ini dia adalah fardu ain, diwajibkan atas tiap-tiap individu muslim yang baligh, yang berakal dan sebagainya. Wa huwa madhab Ahmad, ini adalah daripada madhab ini al-imam ini Ahmad, dan dia berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi pernah mengatakan, kalau tak kerana ini aku ada niat, yani Nabi mengatakan hamam tu, aku ada niat ini untuk aku mengumpulkan kayu dan pemuda-pemuda yang ini untuk bakar ini rumah mereka-mereka yang tidak melakukan solat jamaah. Maka berdasarkan dengan hadis ini, al-Imam ini Ahmad ini mengatakan dia adalah fardu ain, menunjukkan ini kepentingannya. Tetapi dalam mazhab kita ini adalah pendapat yang lemah. Dan ada pendapat juga yang lain yang lemah juga, waqila ini semua adalah pendapat ini yang lemah. Ada pendapat ini mengatakan dia adalah syarat bagi sahnya salat. Syarat ini bagi sahnya salat. Ini maksudnya kalau kita tidak melakukan salat dengan jamaah, maka tidak sah salat kita. Kalau kita mengatakan dia adalah syarat ini bagi sahnya salat, ini adalah pendapat ini yang lemah. Kalau sekiranya kita lihat ini kepada pendapat seperti ini, nampaknya kebanyakan salat kita ini tidak sah. Yakni kalau kita mengatakan melakukan salat jamaah itu adalah daripada syarat yang sah, yakni salat. Selepas itu beliau mengatakan wala yata'akkadun nadbu lin nisa'i ta'akkudahu lirijal. Maka balik kepada salat jamaah, kita mengatakan dia adalah sunat muakkadah, dan dia adalah sunat muakkadah yang ditekan bagi lelaki, dan ia tidak ditekankan bagi wanita. Tetapi boleh bagi wanita untuk melakukan salat jamaah, melakukan yakni salat kita mengatakan salat yakni jamaah. Tetapi bagi lelaki yakni sangat ditekankan, sebab bagi wanita digalakkan yakni dia melakukan salat yakni di rumahnya walaupun bersendirian. Itu lebih afdal yakni baginya. Jadi beza hukum yakni di antara kita mengatakan salat jamaah bagi lelaki dengan bagi wanita. Bagi lelaki ditekankan yakni jamaah, berbeza dengan wanita. Falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahun. Itu sebab dia penulis ini mengatakan makruh hukumnya kalau lelaki meninggalkan salat jamaah, tapi tidak bagi wanita. Wanita kalau meninggalkan salat jamaah tidak makruh, tetapi bagi lelaki makruh yakni baginya, melainkan kalau dia tidak mendapatkan yakni jamaah. Dan selepas itu ini penulis ini mengatakan wal jama'atu fi maktubatin di zakarin bi masjidin afdal. Dan bagi lelaki salat jamaah yang paling afdal adalah dilakukan di masjid. Dan in wujidat fi baitihi faqat fa huwa afdal.
Tapi kalau sekiranya tidak ada masjid dan di rumah ni ada jamaah, maka itu adalah yang lebih afdal, walaupun ini kita melakukan ini salat ini jamaah kita di rumah. Dan selepas itu beliau mengatakan wa kadza law kanat fihi aktsar minha fil masjid. Ini adalah keadaan ini yang kedua, mana lebih afdal, kita salat di rumah yang mana jemaah lebih ramai daripada jemaah di masjid, ataupun ini kita salat ini di masjid. Maka Al-Imam Az-Zura'i ini mengatakan salat ini di rumah yang ini lebih afdal kalau sekiranya jemaah yang ini di rumah itu melebihi daripada jemaah yang ada yang ini di masjid. Tetapi berdasarkan dengan apa yang disebutkan oleh guru-guru beliau dan berdasarkan dengan pendapat-pendapat ashab, terbalik ini. Masjid walaupun jemaahnya kecil lebih afdal daripada melakukan solat jemaah di rumah, walaupun jemaah yakni di rumah itu ada yakni lebih ramai daripada yakni di masjid. Ini kita ada perbezaan yakni di antara para ulama ini berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, hari ini kita ringkaskan ini pengajian. Kita berhenti ini di sini. Dan insya-Allah taala kita akan meneruskan pada minggu yang akan datang. Saya tidak tahu sama ada soalan ke tidak. Nampaknya macam tak ada ya. Kalau tidak, insya-Allah kita berhenti di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.